Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam sepakat Sabah hebat, salam sektor pembelajaran and for the best. Okay, so pagi-pagi ini saya akan membicarakan tentang STEMS, ya, STEMS Kuasa 2. Okay, apakah itu STEMS Kuasa 2? Okay, kalau kita lihat kepada gambaran keseluruhan, ya, STEM itu adalah sesuatu yang biasa didengar oleh semua warga pendidik. Bagaimana pula dengan STEM Kuasa 2? Apa perbezaan STEM dan juga STEM Kuasa 2? Okey, kalau kita lihat pada basic kerangka STEM itu, dia melibatkan sains, teknologi, engineering dan maths. Tetapi dalam STEM Kuasa 2 ada satu penambahan elemen di dalamnya, iaitu arts. Ya. Okey. Dalam arts, dia adalah, bila kita sebut tentang arts, dia adalah berkait terus kepada sains sosial. Okey, apakah itu sains sosial? Okey, bila sebut pasal sains sosial, beberapa mata pelajaran yang ada di dalam sains sosial ini, seperti contoh geografi, pendidikan moral, apalagi pendidikan muzik, pendidikan kesihatan, pendidikan kesihatan jasmani dan kesihatan. So itu adalah semua di bawah sains sosial. Tetapi rakan-rakan guru di sekolah dan juga anak-anak didik, pagi ini cikgu akan cuba membicarakan tentang sense of place, iaitu berkenaan dengan tempat. Okay? Kalau di sekolah rendah kita akan ia adalah berkaitan dengan pendidikan kelestarian alam sekitar. Apakah itu? Itu adalah merupakan pendidikan kelestarian alam sekitar adalah merupakan satu EMK ataupun elemen merentas kurikulum yang diterapkan kepada semua mata pelajaran di sekolah rendah. Okey. Bagaimana melalui kelestarian alam sekitar ini, kesedaran mencintai, menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. Bagaimana kelestarian alam sekitar ini dapat memupuk, menanamkan sifat mencintai alam sekitar di kalangan anak murid kita. Okey, bagaimana dalam pendidikan alam sekitar ini dapat kita bawa anak murid kita tarik jiwa anak murid kita untuk lebih mencintai alam sekitar. Bagaimana pula STEM Kuasa 2 dapat diterapkan dalam pendidikan alam sekitar ini? Okey, di sini saya cuba kaitkan EMK kelestarian alam sekitar dengan amalan STEM. Okey. Kita lihat amalan STEM itu, bagaimana guru-guru dapat bawa pemikiran STEM ini di kalangan murid-murid. Okey. Sebagai contoh, elemen yang kita boleh terapkan pemikiran cara kita bawa murid kita adalah dengan cara pertama, melalui penyoalan dan juga bagaimana kita mau kenal pasti masalah. Cara dia adalah melalui penyoalan. Kita memberi soalan kepada murid dan murid akan cuba meneroka mencari jawapan sendiri. Student centered. Ya. Okey, yang kedua atau yang seterusnya, kita boleh juga merancang dan menjalankan penyiasatan, menganalisis dan mentafsir data. Selepas kita merancang dan menjalankan penyiasatan kepada satu projek yang ingin kita jalankan, bawa murid-murid kita untuk bersama-sama kita buat analisis dan juga bagaimana daripada hasil analisis itu kita dapat tafsir data tersebut. Seterusnya, menggunakan pemikiran matematik atau pemikiran komputasi. Ya. Sebab bila kita sebut pasal data, dia akan melibatkan angka-angka. So di sini unsur matematik ada di dalam situ. Okay. Kemudian kita teruskan kepada penjelasan dan juga
mereka bentuk penyelesaian. Kita buat penjelasan dan juga mencari merumuskan ya apa dapatan yang guru-guru dan juga bersama murid dapat hasil semasa melakukan kajian tersebut. Dan seterusnya kita bawa pula peringkat seterusnya, bawa pula murid untuk mereka melibatkan diri dalam pembentangan. Okay, well, bila sudah projek sudah siap, dalam proses kita sudah melalui pelbagai fasa dalam menyiapkan sesuatu projek ataupun seperti menghasilkan buku skrap, sudah tentu di akhir sekali guru-guru mahu hasil projek itu dibentangkan. So di sinilah juga amalan STEM itu telah diterapkan, yang mana kita bawa anak murid ini, bawa mereka, latih mereka untuk bercakap di hadapan orang ramai, di hadapan rakan-rakan. Ya, di sini melibatkan kita secara otomatik, secara tidak langsung kita melibatkan dia dalam perbahasan, ya, perbahasan dalam perbincangan, guide mereka, bawa mereka bukan sekadar bercakap tetapi melalui disertai oleh evidence, fakta. Ya, so itu adalah amalan STEM yang guru-guru boleh laksanakan di sekolah semasa aktiviti PDP, semasa aktiviti project based learning, menghasilkan sesuatu projek. Guru-guru yang saya hormati sekalian, ada juga anak didik yang sedang melihat rancangan ini. Saya percaya isu alam sekitar ataupun aktiviti kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar yang ada dalam buku teks pelbagai mata pelajaran, cikgu-cikgu boleh guna topik ini untuk menyelitkan elemen kelestarian alam sekitar. Okey, bagaimana kita dapat menerapkan amalan STEM ini dalam aktiviti PDP? Mudah saja cikgu, ya, mudah sahaja. Kita ambil amalan-amalan tersebut dan menerapkan dalam aktiviti PBL yang akan cikgu-cikgu laksanakan. Dan semasa kita laksanakan aktiviti PBL bersama murid, kita pastikan guru-guru memasukkan elemen-elemen STEM di dalamnya, seperti aktiviti soal jawab, dalam bagaimana kita mau mencari isu ataupun menyelesaikan suatu masalah, kita bagi soalan kepada murid dan biar anak didik kita mencari, mengeksplor, ya, meneroka jawapan. Bagaimana cara mereka meneroka? Kita guru-guru hanya perlu guide mereka menggunakan apa, ya, bagi pendedahan, sama ada mau menggunakan teknologi ataupun mau menggunakan ataupun mau menggunakan bahan sedia ada, ya, di sekitar anak-anak murid. Biar anak-anak murid kita belajar mencari dan menyelesaikan masalah dengan bimbingan rakan-rakan guru semua. Okey, so akhir sekali, apakah peranan tanggungjawab guru-guru? Tanggungjawab kita sebagai warga pendidik tidaklah mudah, ya. Kesedaran kita sebagai warga pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, ya, kepada anak didik, kita pastikan anak-anak didik di sekolah dapat pendidikan yang sewajarnya. Buka ruang kepada mereka, beri mereka segala-gala ilmu pengetahuan disertakan dengan aspek amalan terbaik ataupun pendidikan Islam, pendidikan moral, ya. Di samping kita memberikan ilmu, jangan lupa terapkan juga nilai kerohanian dalam murid kita, ya. So anak-anak murid yang saya sayangi semua, marilah kita sama-sama, ya, bersama-sama guru, bersama-sama dengan ibu bapa, masyarakat, ya. Jadilah insan yang berguna, jadilah insan yang menyayangi alam sekitar, ya. Dengan ini saya akhiri perkongsian saya pada pagi ini dengan ucapan terima kasih. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu datang dari diri saya sendiri.
Itu sahaja dari saya, sehingga jumpa lagi.